Assalamualaikum semua. Okay, saya Farid dari Dyno X. Hari ni kita nak cerita pasal injection sikit lah. Injection conversion daripada LC carburetor ke injection. Okay, so saya live waktu ni tak ada orang lagi. Memang waktu pelik agaknya. Jarang saya live waktu macam ni. So tunggu kejap bagi ada orang. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so baru ada 2 orang dengan saya. So hari tu saya pernah buat video pasal injection lah, convert injection motor belang. Okay, so motor belang lah, hari tu cerita pasal motor belang. So saya dah tune, saya dah rasa macam mana nak tune dia, susah dia macam mana semua. And then saya cuba buat sendiri dekat motor sendiri. Okay, so benda ni saya nak share je lah. Saya nak share apa beza dia, apa rasa dia. Alamak, terus tanya harga kan? RM berapa nak convert kad kepada FI? Conversion yang saya buat ni memang sangat murah. Sebab harga dia tak sampai 1000 pun. Tapi bukan maksudnya dia murah saja-saja murah. Ada sebab saya banyak pakai barang recycle, barang second hand, barang jumpa atas lantai saya kutip. Memang pelik sikit, tapi saya nak try function dia. Macam mana dia function, macam mana kegunaan injection ni pada LC. Okay, so motor ni kalau ikut dah jalan 2 minggu lah, lebih 2 minggu dah saya jalan. Kalau ikut sehari dalam 25 kilo, dah lebih daripada 10 hari. Maknanya dah berapa dah, dekat 300 kilo lah macam tu lah, katalah 25 satu trip, pergi balik 50 lah. Okay, so 50 kilo sehari, dah 10 hari dah dekat 500 kilo lah saya jalan. So alamak, tidak okay, ada soalan kat situ. Bukan soalan lah, dia suruh tolak murah-murah V1 tu. Tak ada, memang takkan tolak. Benda ni kita akan pakai sampai bila-bila lah kot agaknya kan. Okay, so cerita kita hari ni convert injection. So saya pilih jalan yang paling murah, yang sebab hari tu saya dah rasa macam mana tune dia. Dia ada susah dia tune dia. So saya dah rasa, so saya nak rasa macam mana pasang dia pula. So saya buat sendiri. Motor ni kalau ikut banyak benda yang saya buat sendirilah. Kalau tukar tayar saya tak kerti, tukar rantai pun terkial-kial. Tapi enjin ni semua saya buat lah. Saya buat dengan pemantauan rakan-rakan yang dipercayai lah. Okay, so daripada saya banyak buat dekat MB Machine, so saya buat sendiri. Dia orang ada, dia orang tolong saya lah, dia orang pantau saya lah. Okay, so yang convert ni saya buat dekat Dyno X, dan saya buat sendiri dengan hari tu. Kalau kau ingat kawan saya nama An, dia yang saya dengan saya lah, sama-sama kita buat convert ni sampai jadi. Kita orang ada delay 3 hari lebih sebabkan kena scam, dapat fuel pump tiruan. Kita ingat fuel pump ori, katanya ori beli kan, beli online kan. Itulah mendapat, beli lagi tempat yang tak confident, dapat apa yang kita nak lah. Okay, so daripada situ buang masa lah 3 hari cari-cari. Saya dah check, saya ingat wiring problem punya, bukan wiring problem, memang masalah daripada fuel pump. Okay, so saya nak cerita sikit pasal motor, apa yang kita buat. So motor ni apa yang saya kena tambah, apa yang saya kena beli, ECU dia, and then throttle body, injector, fuel pump, tangki Y15. Okay, lain-lain rasanya itu sahajalah kan. Lain-lain kita pasang je lah. Okay, lain kali beli dengan Ameng. Ameng ni ada lagi, masih berjalan motor tu, kau jangan. Okay, so tu kawan saya lah, dia memang suka kacau-kacau. Okay. Okay, so kita dah ada 18 orang dengan kita. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Saya akan tunjuk dekat motor ni. Sistem dia sangat simple, sangat-sangat simple. Dia menggunakan pulser daripada coil plug, daripada plug sistem kita punya plug. Waktu bila tembak tu dia ambil daripada tu, dia convert kepada pulser untuk injector. Okay, so dekat situ ada rumit dia sikit lah, sebab kita motor dah modi. Motor ni dah heavy modi lah, tak ada benda yang standard. Kita dah modi gila-gila. Bukan matlamat untuk Bloomberg, tapi memang saya saja nak, orang kata R&D lah, saya buat sendiri kan. Tapi kalau ikut bukan resepi saya lah, saya pun tiru resepi daripada yang terbaik, bawa ke sini. Okay, oh soalan LC carburetor perlu ke dyno? Jawapan saya perlu bang, sebab kita nak dapatkan AFR yang paling tepat, kita nak dapatkan ignition api yang paling tepat. So itu function dyno, function utama dyno. Okay,
So kita tunjuk motor lah kot kan. Dah ramai ni kan. Kita ramai ni kita tunjuk lah sikit kan. Kalau ramai lagi, kalau yang ada ni kan, yang ada ni kalau boleh share. Mungkin ada kawan yang nak convert. Sebab saya tahu kat luar banyak macam-macam cara convert. Memang mahal ada kan, tapi yang ni yang paling murah lah. Yang ni yang paling murah sebab kita nak function je. Saya bukan nak performance, bukan berlumba apa motor ni. Buat pergi kerja. Memang motor pergi kerja, kita nak rasa spek besar jimat minyak kan. Inilah dia. Okey. Sebab nak save cost lah. Sebenarnya pada save cost, kita nak dapatkan cost paling rendah. Okey. So dah 26 orang dengan kita. Saya tunjuk motor je lah. Tunjuk saya, bukan ada benda apa pun kan. Okey. So okey. Inilah motornya. Motor LC V1 Ori ES Ori ES. Dia gunakan total body daripada Y15. Tak nampak lah, gelap lah. Okey, so ni total body Y15, pakai injektor semua sama kan, Y15 punya. And then tangki kan, tangki Y15. Dan ni ECU dia. Okey, ECU dia duduk sini. Dan nanti saya ceritalah kelemahan-kelemahan dia, apa kekurangan dia. Sebab ini adalah convert injection yang paling murah bagi saya lah. Saya tak tahu kalau ada cara lain, saya tak pasti. Kalau ada boleh share dengan saya, boleh WhatsApp saya cerita yang ada yang lagi murah. Saya akan cubalah kan. Saya memang suka cuba-cuba R&D ni kan. Okey. So lupa kita kena beli TPS. Ada TPS TPS kena beli. Total body mana ada TPS, kita kena tambah throttle body TPS pada total body ni. Okey. Dan tengkuk ni memang saya pakai tengkuk superhead. Sebab dah pakai superhead, so dapat tengkuk Y, so terus pasang je lah, tak ada isu lah kan. Okey. So sistem dia simple gila. Dia ambil pulsar daripada CDI kan. CDI ni dia ambil ini je yang mengajar injektor tu waktu bila nak tembak. Okey. Sip padu. Sindah koyak lah. Okey. So ni kawan saya jugalah jangan ada yang terasa. Dia orang ni memang suka mengacau ni. Okey. So dia ambil api daripada CDI, and then dia terus translate menjadikan pulsar untuk injektor. So benda sangat-sangat simple. Dan kalau ikut komponen dia kurang, wiring asal tak perlu usik, cuma perlu tap lah. Macam ni kita tengok ni wire daripada kunci, dia akan tap lah. Kita curi current bila on switch baru jalan. And then ground apa semua tu lah, kita tap-tap je kan. Tak ada benda yang rumit, benda simple je. Okay. So tangki Y15 kan. Ni memang tangki Y15, cuma nak masuk kat body ni memang agak sempit. Kena ketuk segala benda bagi dia boleh masuk. Tangki ni lah kita ketuk, janganlah ketuk body kan. Body tu penting. Okay. Dan ECU ni ada dua mode lah, race dengan eco, tak silap saya lah. Tapi saya tak guna pun eco ke apa tu, saya just guna untuk tu nanti saya cerita. Sebab dia ada kelemahan, sistem dia ada kelemahan. Pada harga dia kita dapat function injection, kita dapat jimat injection, semua ada lah. Cuma cuma dia ada kelemahan dia. Okey. So kita cerita pasal kelemahan dia lah. Kelemahan dia yang pertama sekali, ECU ni dia bukan macam Y15. Wiring dia complete set, maknanya dia membaca kita punya, tak buka kita ada, kalau ada yang tahulah dalam ni kita ada sensor air, suhu air. Okey. So suhu air ni main peranan di mana waktu pagi enjin kita sejuk kan. Enjin kita sejuk waktu tu, kalau Y15 punya ECU dia ada function compensate. Compensate ni dia bantu motor hidup waktu sejuk. Okey, dia ada tambahan minyak, dia masuk minyak ekstra untuk function mana-manalah motor pun. Sebab tu ada choke, bila waktu sejuk kita pakai choke. Okey. So sistem ni dia tak baca kita punya coolant punya suhu. Jadinya suhu dia kita kena kreatif lah. So saya kreatifkan diri. Switch yang ada tu kita guna untuk waktu pagi. Bila waktu pagi saya buat mapping yang eco tu reach. Jadinya kalau pagi-pagi kan susah start, letak setting tu dia terus hidup. Tak adalah masalah nak tendang banyak kali. Okey. So ada apa-apa soalan saya akan cuba jawab. Dan wiring, ada soalan wiring dia macam mana. So wiring dia tambahan lah. Kita beli ECU dapat terus dia punya wiring satu set, complete set. Wiring dia asing, tak campur dengan wiring kita. Dia just add on wiring dia and then pakai. So ni cost paling rendah lah. Okay.
And then kalau dari segi performance dari segi performance ada drop sikit, tapi ada sebab dia motor ni asal dia saya pakai carburetor saiz 34, and then saya convert masuk total body saiz 32. Macam saya cakap, saya kutip-kutip je mana barang yang jumpa kan, mana-mana jumpa ambil pasang. Kita nak test function dia kan. So daripada carburetor 34 pergi ke total body 32. So dia drop sikit lah hujung dia kan. Hujung dia drop sikit, tapi function tu adalah. Motor tu selesa lah bawa. Okey, sedap lah bawa. Kita dapat function daripada macam mana injection punya function. Okey, so ada apa-apa soalan? Kalau ada yang nak buat ni, Legenda FI boleh kemudian nak masuk radiator. Radiator tu masuk radiator tak function bang dekat situ sebab blok asal dia tak ada water jacket. Water jacket tak ada, tak guna juga masuk radiator. Okey, so ada apa-apa soalan yang pasal benda ni, saya cuba cerita sikit-sikit lah. Sebab saya nak cerita seorang ni tak ada idea kadang-kadang. Kalau korang tanya, saya ada idea, kita cerita. Okay, so berapa tu bajet bos? Saya punya kos rendah je, bawah RM1,000 dah siap ni. Tapi ni buat sendirilah kan. Kalau hantar dekat orang, kita tak tahulah kos berapa kan. Kita ada, kalau ikut saya buat ni pun atas bantuan abang yang hantar dyno belang hari tu. Dia yang biasa buat benda ni. Dia memang expert lah. Saya tanya dia bagi semua benda, dia bagi diagram apa semua kan. So saya buat lah. Okay, kalau korang nak buat, boleh cari dia lah kot kan. Kalau nak, boleh tanya saya, nanti WhatsApp saya cerita. Okay, so dia yang expert benda ni. Saya buat ni nak try je, nak merasa je macam mana injection. Dan ni kos paling rendah. Okay, so bawah RM1,000 kos dia bawah RM1,000. Ada apa-apa soalan lain? Soalan lain dari segi performance sama. Kalau ikut ada kurang sikit sebab throttle body kecil. And then penjimatan minyak tu memang terasa minyak memang jimat. Sebab apa? Memang tank nampak besar, tapi tank ni kita dah ketuk, dia dah kemik. So dia dah reduce, size dia dah reduce, dah kecil. Cuma satu lagi isu, tank ni condong sangat ke depan, jadi size dia jadi kecil. Okay, so kesan dia dari segi penjimatan minyak beza RM1 lah, RM1 lebih. Biasanya saya buat 3 trip lah, maksudnya pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, 3 trip tu isi RM7 kalau pakai carburetor. So sekarang ni saya beli isi RM5 dah penuh. So beza lah RM5. So kita ambil plus minus RM1 je lah. So and then ada soalan, carburetor dengan FI mana lagi padu? Okey, sebenarnya sama je bang. Performa lebih kurang, cuma bila pakai injection ni dia lebih teratur. Maksud saya power dekat hujung tu kita boleh set betul-betul sebab carburetor dia vacuum. So AFR dia ada sikit goyang-goyang. Kalau pakai injection kita fixkan dia. Okay, so area mana sini dekat area Seri Kembangan, Taman Ni Queen. Lepas tu saya tak buat benda ni bang, saya tak jual benda ni. Saya hanya tunjuk contoh yang murah. Kalau nak buat sendiri ke ataupun tanya WhatsApp saya bagi tahu kat mana boleh hantar lah buat benda ni. Saya tak buat. Okay, saya cuma cuba sistem ni boleh pakai ke tak. Boleh pakai, bagi saya boleh pakai. Saya dah pakai 2 minggu lebih kurang. So far okay lah, steady lah, tak ada hal lagi lah, baru lagi kan. And then soalan berapa HP? Berapa HP ni susah sikit nak jawab. Motor ni HP rendah je. Okay, next soalan. Ada apa-apa soalan lagi? Ada 40 orang yang hari ni kita cerita pasal carburetor convert injection. Okay, so saya buat menggunakan ECU FGK dan sebab dia kos rendah dan bagi saya dia boleh pakai, reliable. Cuma satu lagi isu, ECU ni dia bukan waterproof. Okay, itu isu yang jelas lah. Dia bukan waterproof. Dia tak ada macam kalau CDI, ECU lain dia ada macam silikon ke apa dalam tu kan. Dia apa tadi, dia jadi watertight lah. Jadi tak boleh masuk air tak boleh masuk. Board tu selamat lah. Dia ni tak ada. Dia tak ada benda tu. Jadinya dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, komponen mungkin boleh jadi tercabut sebab dia bergegar. Yang kedua, tidak macam-macam soalan ni, tidak watertight, tidak kalis air. Okay, and then okay, soalan seterusnya, 100% sama ke dengan Y15? Tak, sebab kita masih menggunakan CDI. Okay, so CDI ni, apa kelemahan CDI berbanding injection? Okay, CDI ni berbezanya, apa bezanya? Kalau injection yang betul-betul macam Y15, kita tune based on throttle. Kita buka throttle besar, api pun besar, minyak pun besar. Kalau CDI dia tak ada TPS function, jadinya dia hanya letak contohnya RPM 2000 setengah, api kita
15. Jadinya 15 je lah, tak kira lah throttle kat mana pun. Jadinya apa yang rasa respon dia tak sama macam Y15 punya. Okey. So orang kata apa yang kita bayar itu yang kita dapat lah. Okey. So bagi saya berbaloi lah, sebab benda ni kita nak injection tu je, kita nak cost saving tu saja kan, nak jimat minyak, nak jimat cost kan. So bagi saya benda ni boleh pakai. Okey. So soalan dia, kalau kata dari segi respon memang ada beza dengan carburetor. Boleh kata ni lagi sedap, tapi dia tak sama macam Y15. Sebab Y15 waktu kita perah mula-mula tu api dia dah tinggi, kita dah boleh tinggikan. Dia ni tak boleh, sebab CDI limited pada CDI lah, sebab CDI tak ada function TPS. Kalau kita letak api tinggi sangat, kita paksa dia boleh jadi knocking. Okay, so kita tak boleh suka-suka naikkan api. Okay, so soalan ni Mikari on tak on? Motor ni PKPB ya, jangan kita duduk rumah duduk diam-diam. Okay, ni soalan nombor WhatsApp nombor WhatsApp. WhatsApp saya letaklah nombor WhatsApp. Bang, saya tak buat bang, saya tak pasang, saya tak buat, saya hanya nak cerita saja, kongsi saja. Apa beza, apa yang ketara kita rasa dengan injection ni, apa yang kita rasa. So benda ni teknologi ni ada pada Y15, and then kita masukkan dekat LC pada kos yang rendah. So saya share apa kesan dia, apa rasa dia kan. So yang ketara dia adalah minyak jimat lah. Okay, minyak jimat itu yang paling bagus lah. Sebab motor ni memang pakai daily, saya bukan pakai buat berlumba ke apa, tapi pakai daily buat pergi kerja. Okay, so tadi ada kata nak suruh dengar bunyi leceh sikit nak start ni. Motor saya tak ada starter dah berapa tahun dah, memang tak ada starter lah memang pakai kaki lah So motor ni memang pakai kaki start dia. So saya start lah sikit Jangan mengharapkan bila rem tu padu tak ada sebab ni macam saya cakap, dia adalah conversion, dia bukanlah 100% macam Y15. Bila kita perah, respon ni tak sama macam Y15 lah. Dia memang ada delay sikit. Okey, kau nampak tak tu? Saya perah tu dia ada delay. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia saya ingat pula Sebab dia adalah motor ni macam saya cakap tadi, dia tak ada compensate, dia tak boleh baca suhu enjin. So sekarang ni enjin sejuk, enjin tak jalan. Bila enjin tak jalan, dia tak tambah minyak macam mana function yang ada pada Y15. Jadinya bila sejuk dia ada sedikit delay, dia ada sedikit respon tu kurang lah, lambat sikit sebab minyak tak cukup. Okay, so tapi still boleh pakai, tak ada masalah. Sekejap je enjin panas, bukan lama sangat kan. Kita start tu, kita jalan sekejap dah panas, power dah ada lah. Okay, tunjuk motor bawah, dah tunjuk tadi kan. Okay, so tak boleh tunjuk banyak-banyak lah sebab saya pun risau lah motor ni kan. Motor saya makan kan, pergi kerja. Nanti orang kata motor buat berlumba, kalau jumpa atas highway saya tak nak berlumba kan. Okey, soalan, boleh buat timing kuda letup-letup tak? Tak boleh, sebab dia hanya kontrol minyak. Okey, timing kuda mungkin boleh buat lah, tapi saya rasa tak boleh sebab ECU ni merespon lambat. Dia tak sama macam ECU lain, dia ada lambat sikit. Okey, dan bila pasang dia ada sedikit lah isu dengan timing injection. Injection timing tu ada isu sikit sebab kita dah pakai CDI Racing. Api tu dah berbeza dengan yang standard dia, sebab benda ni asal dia buat untuk SYM. Untuk SYM, function pada SYM perfect lah. Pada Y15 lain, Y15 SC lain lah. Jadinya untuk injection punya timing tu ada berbeza sikit. Okay, so nak buat kuda ke apa ke semua tak ada. Ini macam saya cakap, kita dapat apa yang kita bayar. Okay, so ada apa-apa soalan? Rasanya itu sajalah, tak banyak kita nak cerita pun. Cuma nak cerita pasal conversion, apa yang kita rasa, apa yang beza dari segi minyak, apa semua tu kan. Kalau ada soalan boleh tanya kan. Ramai-ramai 32 orang ni mungkin ada yang terdetik hati nak buat kan. Kalau bagi saya, kalau spek kecil-kecil tak perlu buat lah bang. Pakai je carburetor. Carburetor tu dah perfect sebab dia simple. Dia sangat simple, hanya gunakan carburetor ni je. Okay, kita hanya guna benda ni satu je, dah selesaikan semua ni. Yang banyak-banyak saya tambah dengan wiring apa semua. Okay, so kalau bang nak up boleh pergi 14 macam mana cari. Apa tu? Up apa bang? Top speed ke? Top speed abang kena check spek lah bang. Kena pergi bengkel lah, upgrade. Okay, soalan ni berapa kos? Kos dia bawah 1000 sebab saya banyak pakai barang second. Fuel pump ni pun jujur saya cakap, saya ambil atas lantai je. Okay,
memang atas lantai orang buang. Sebab apa? Bukan buang lah sebab dia upgrade ke fuel pump lain. So fuel pump tu buang lah, tak pakai lagi ni saya nak try. Okay, so memang kos paling jimat lah. Fuel pump sebenarnya banyak je orang jual second hand. Saya cuma bernasib baik jumpa atas lantai dalam keadaan elok lagi, boleh pakai lagi. Okay, so rasa itu saja. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau nak tanya pasal injection ni, saya tak buat, saya tak pasang. Ada tempat yang boleh buat, ada yang boleh pasang. Tapi saya boleh bagi nombor nanti. Kalau abang WhatsApp saya lah, tanya dekat WhatsApp, saya boleh cerita lah. Okay, sebab benda ni agak leceh, makan masa. Dan tuning dia pun agak berbeza dengan tuning yang macam Shop, Apitech semua tu lah. Dia tak smooth, maksudnya function app dia kurang sikit lah, dia punya software tu. Okay, saya nak up spec standard je, tapi boleh naik 1.4. Kalau standard lah bang, kita tak ada pilihan. Kalau kita nak dia lebih, kita kena modi. Kalau abang nak rasa maksudnya nak naik sikit je, boleh lah tukar exhaust kan. Contohnya yang selalu orang buat, orang tukar exhaust, pakai exhaust 28. Contohnya cutting standard 28. Rasa respon beza sikit, naiklah sikit power tu. Tu cara nak up spec cara halus lah. Selebihnya abang kena tengok maintenance, kita punya air filter, plug, semua tu kena jaga. Tak syok ke bos? Bau-bau wiring kan lama-lama terbakar motor kan? Tak ada. Okey. Kalau cerita pasal terbakar pasal cerita dia pasal wiring lah wiring. Pendapat saya wiring ni tak jadi isu kalau kita tambah fuse. Kalau dia short, dia akan putus fuse. Kalau kita tak ada fuse, dia boleh terbakar. Okey. Kalau ikut dekat motor saya memang kekurangan satu fuse lah. Fuse untuk fuel pump saya tak buat lagi, malas saya. Sebab saya nak try sebenarnya, nak try function dia. So far nampak stable, mungkin saya akan buat lebih proper lah. Kalau ikut seletip dia kan, memang asalkan boleh jalan, sebab kita nak tengok function dia. Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Last kita nak habis lah. Kita just nak kongsi pasal benda ni, nak update lah something lah kan. Lama tak live, selalu skip live. Jadi kita cerita ini pasal injection. Okay, ada apa-apa soalan? 24 orang lagi, ramai dah live dah, dah lari lah. Diorang pun dah tak nak tunggu lah, cerita dengan ngarut dia kata kan. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Last sebelum saya end, sebab benda ni kadang-kadang lambat kan, live ni lambat. So untuk apa-apa soalan boleh direct WhatsApp saya. WhatsApp dekat nombor yang ada dalam page ni, 0173648085 tu. Boleh lah WhatsApp dekat situ. Apa-apa soalan, bukanlah cerita pasal injection ni, cerita pasal benda lain pun, saya tanya apa, saya akan cuba jawab. Ada je yang call saya daripada Perak, tanya saya macam-macam benda, saya cuba jawab, saya akan cuba jawab. Kalau benda tu saya boleh bantu, saya cuba bantu. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya direct WhatsApp, boleh call boleh, tapi kalau call saya tak angkat, minta maaf, boleh WhatsApp. Okey, dan kalau nak booking boleh direct WhatsApp juga, kita booking masa. Booking masa bila nak datang apa semua, supaya proper lah. Kita tak nak dalam keadaan PKP ni kita duduk beramai-ramai. Okey, spek besar boleh pakai tak? Saya spek 65 head 2225 bang. Okey lah kot, boleh pakai lah kot. Soalan kedua, dah berapa lama pakai? Saya dah pakai 2 minggu. Baru lagi 2 minggu, tapi kalau ikut mileage dah 500 kilo abang saya jalan. Sebab saya duduk rumah jauh, saya travel jauh naik highway kan. Memang maintain speed tinggi, so far tak ada masalah lah. Okey, so okey, terbaik semua. Terima kasih yang bersama saya sampai akhir ni. Dah 25 orang dah. Berapa minit dah kita live ni, saya pun tak pastilah. Okey, so terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh direct WhatsApp saya. Apa lagi tadi nak cerita dia? Rasanya itu sahajalah. Untuk LC yang mana nak dyno, pastikan ada AFR, tempat AFR. Okey, kalau tak ada boleh datang sini, kita boleh welding. Okey, so itu sahaja. Terima kasih. Saya Farid dari Dyno X. Apa-apa boleh WhatsApp. Okey, Assalamualaikum.